Bismillahirrahmanirrahim. Beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segi rububiyah dan uluhiyah hendaklah dibuktikan juga dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segi hukmiyah, hukum-hukum. Makna kita hendaklah percaya kepada Allah Ta'ala dari segi rububiyah, Tuhan yang menjadikan alam dan mentarbiyah alam ini, sebagaimana yang kita sebut di dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang menjadikan alam dan mentarbiyah alam dengan peraturan-peraturannya. Di mana langit ada peraturan, malaikat ada peraturan, bulan bintang ada peraturan, begitulah awan ada peraturan dia, bumi ada peraturan dia, makhluk-makhluk yang ada di bumi ada peraturan dia, ada makhluk yang hidup di air, yang hidup di darat, orang kayu ada peraturan dia, begitulah juga manusia ada peraturan dia yang terkandung di dalam syariat Islam. Dan uluhiyah ialah yang kita sebut dalam la ilaha illallah, Tuhan yang layak disembah, yang diabdikan diri kepadanya. Di mana beriman dengan dua segi rububiyah dan uluhiyah ini hendaklah dibuktikan dengan kita mengesahkan Allah Ta'ala dari segi hukmiyah, hukum hakam. Hukum hakam Allah yang kita percaya hukum yang baik, hukum yang adil, hukum yang menyelamatkan kita di dunia dan di hari akhirat. Ciri-ciri kufur yang utama ialah tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak Islam, menyerah diri kerana akidah dan syariat, atau iman dan Islam itu tidak dapat dipisahkan. Banyak berlaku perkara kufur dalam dunia, dalam kehidupan manusia, ialah apabila mereka tidak menyerah diri sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Menyerah diri itulah daripada perkataan Islam. Islam makna menyerah diri. Menyerah diri dalam perkara akidah, kepercayaan. Kepercayaan kita dari segi rububiyah, uluhiyah, tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Tidak boleh sembah melainkan Allah. Tidak ada hukum syariat melainkan Allah yang kita percaya dan kita beriman kepadanya. Apa yang menjadi masalah, terdapat di kalangan manusia yang pergi lantik Tuhan yang lain daripada Allah. Dan ada juga di kalangan manusia yang memakai undang-undang yang lain daripada undang-undang Allah, padahal sudah ada undang-undang Allah. Dan ada di kalangan manusia yang menggantungkan harapannya kepada yang lain daripada Allah, menganggap yang lain beri rezeki, Allah Ta'ala tak nampak beri rezeki pun. Ini menyebabkan rosaknya akidah dan punahnya Islam seseorang. Dan kita naklah sedar bahawa akidah, syariat dan iman dua perkara yang tidak boleh dipisahkan. Iman ialah kepercayaan yang ada dalam hati kita. Akidah kita simpulkan kepercayaan itu sehingga tidak boleh dirombak lagi. Syariat ialah hukum hakam, peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila tidak melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam segala sistem hidup, maka ini berarti menurut hukum hawa nafsu yang sememangnya menjadi ciri-ciri jahiliyah yang juga lahir daripada tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari aspek hukmiyah dan mungkin juga dari aspek uluhiyah, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menamakan hukum yang lain daripada hukumnya dengan nama hawa nafsu. Di antara perkara penyelewengan yang berlaku dalam kehidupan manusia ialah apabila mereka memilih cara hidup yang lain daripada cara yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana mengesahkan Allah ini bukan sahaja sebut la ilaha illallah, mengucap asyhadu an la ilaha illallah, sekadar percaya kepada Allah, termasuklah cara hidup kita, peraturan kita mestilah mengikut cara hidup dan peraturan yang ditetapkan oleh Allah.
Ada perkara yang wajib, perkara yang sunat, perkara haram, perkara makruh, perkara harus. Yang dibahagikan oleh para ulama sebagaimana yang dinyatakan oleh Quran dan hadis Nabi SAW. Apabila seseorang itu menolak hukum Allah Ta'ala, menganggap hukum yang lain lebih baik dalam mengatur hidup. Sebagai contoh, Allah Ta'ala mengharamkan riba. Allah Ta'ala mengharamkan menipu. Dia merasakan kalau riba, kalau tak tipu orang, tak boleh hukum niaga, tak boleh senang. Maka dia lakukan riba. Maka dia lakukan menipu. Berniaga benda yang haram. Begitulah juga Allah Ta'ala menetapkan hukum-hukum yang berkait dengan peraturan jenayah. Hukum hudud dan qisas. Ada hukum qisas yang berkait dengan pembunuhan, kecederaan, kemalangan. Hukum hudud yang berkait dengan kesalahan-kesalahan akhlak. Mencuri, merampok, menyambung, berzina. Tiba-tiba dia pergi pakar hukum yang lain. Pakar hukum yang lain. Tolak hukum Allah Ta'ala. Seolah-olah tak yakin pada Allah Ta'ala. Di mana ucapan dia Alhamdulillah Rabbil Alamin? Di mana ucapan dia La ilaha illallah? La ilaha illallah pergi ke mana? Di mana La ilaha illallah ni ialah pengakuan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Tunduk pada Allah Ta'ala. Tak ada pilihan bila Allah Ta'ala buat keputusan. Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minah idza qada Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak harus bagi seseorang lelaki dan seseorang perempuan yang beriman apabila Allah memutuskan satu-satu perkara dalam urusan mereka, lalu mereka membuat pilihan yang lain. Allah buat hukum ni, kita pilih hukum lain. Di mana iman kita, di mana kepercayaan kita, di mana uluhiyah La ilaha illallah yang kita ucap, di mana Alhamdulillahi Rabbil Alamin yang kita sebut pada tiap-tiap rakaat sembahyang, Rabbil Alamin, Tuhan yang menjadi dan mentarbih alam. Bila nak tarbih, pakai hukum lain. Dan Allah Ta'ala menamakan hukum yang lain adalah hawa nafsu. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum. Suratul Maidah ayat 49. Maksudnya, dan hendaklah kamu berhukum di kalangan mereka dengan apa yang diturunkan oleh Allah, dan janganlah mengikut hawa nafsu mereka. Ayat ini ditujukan kepada Nabi SAW. Allah Ta'ala memerintah Nabi SAW supaya melaksanakan hukuman, menjatuhkan hukuman dengan apa yang diturunkan oleh Allah, yang di dalam Quran. Jangan ikut hawa nafsu mereka. Menunjukkan bahawa hukum yang lain berhukum Quran adalah hukum hawa nafsu. Walaupun kita boleh fitih, boleh benda, tapi tak ikut hukum Quran, itu hawa nafsu namanya. Hawa nafsu ni bukan saja berzina, bukan saja minum arak. Termasuklah hawa nafsu itu pergi pakar hukum yang lain pada hukum Allah Ta'ala. Itu termasuk hukum hawa nafsu. Merasakan bahawa kalau ikut hukum Allah Ta'ala tak maju, ikut hukum Allah Ta'ala tak sedap. Allah Ta'ala memerintah supaya menutup aurat, tiba-tiba buka aurat. Buka aurat adalah hawa nafsu. Dia kata tak ada nafsu pun, Allah Ta'ala menamakan hawa nafsu. Bila wajib menutup aurat, lawan dia buka aurat ataupun pakai ketat-ketat yang diharamkan. Itu hawa nafsu. Begitulah juga menipu, begitulah juga memilih undang-undang dalam cara hidup. Allah Ta'ala menetapkan hukuman qisas dalam kemalangan, termasuk kemalangan jalan raya. Ada hukum qisas yang disebut dalam Quran, yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Kita pakai undang-undang hak mereka sendiri. Itu hawa nafsu. Dah boleh fikir kan? Boleh fikir pun hawa nafsu. Mengikut hawa nafsu, tak mengikut syariat Allah Ta'ala. Jelasnya, cara mengikut hawa nafsu itu adalah berbeza. Dari masa ke masa, dari umat ke umat, dari negeri ke negeri. Tetapi tidak terkeluar dari prinsipnya, sama ada untuk kepentingan individu atau jamaah tertentu. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu Maha suci daripada mempunyai maslahat dirinya melalui hukumnya. Semua hukum Allah Ta'ala adalah baik. Semua hukum Allah Ta'ala adalah adil. Semua hukum Allah Ta'ala adalah bijak. Walaupun hukum itu potong tangan, walaupun hukum itu kena sebat, walaupun hukum itu kena macam-macam, itu hukum yang adil.
hukum yang bijak. Tak boleh lawan dengan hukum Allah Ta'ala. Boleh pilih hukum yang lain, seolah-olah kita membodohkan Allah Ta'ala. Menganggap Allah Ta'ala tak tahu, Allah Ta'ala tak erti. Di mana la ilaha illallah? Di mana alhamdulillah rabbil alamin? Yang kita ucap pada masa semayang, pelawak saja, bohong saja. Bohong saja. Bila dalam cara hidup kita, memakai hukum yang lain. Di mana memesong daripada hukum Allah Ta'ala ni berbeza. Dari satu umat ke satu umat. Satu masa ke satu masa. Dia berbeza. Zaman Namrud lain. Zaman Fir'aun lain. Zaman Abu Jahal lain. Zaman kita lain. Tetapi semuanya bercanggah dengan hukum Allah Ta'ala. Kekufuran juga lahir dengan wujudnya taghut yang berkuasa menurut zaman masing-masing, yang membawa wadah mengingkari ajaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan meninggalkan syariatnya dengan memaksa orang-orang lain supaya sesat bersamanya. Punca kekufuran ialah adanya taghut. Taghut bahasa Arab daripada tagha, yatghi, taghin, taghut. Taghut bermakna yang sangat melampaui batas. Yang sangat melampaui sempadan. Maknanya batas Allah dan sempadan Allah. Sempadan Allah ialah perkara yang diharamkan. Sempadan Allah ialah hukum-hukum Allah. Apabila ada pemimpin-pemimpin yang pergi lakar hukum Allah, pakai hukum dia sendiri, peraturan dia sendiri, itu taghut namanya. Taghut yang melampaui batas Allah Ta'ala. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ila nur. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nur ila zulumat. Maksudnya, Allah menjadi wali kepada orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kufur kepada cahaya iman. Dan orang-orang kafir itu yang menjadi wali mereka ialah taghut, yang mengeluarkan mereka dari cahaya iman kepada kegelapan kekafiran. Maknanya bila seorang itu beriman, percaya pada hukum Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menjadi wali dia. Wali makna pemimpin dia, penolong dia, pembantu dia, yang hampir dengan dia. Bila ikut hukum Allah Ta'ala, Allah Ta'ala selamatkan bergelap kepada cahaya. Daripada tak molek kepada yang lebih molek. Daripada yang baik kepada yang lebih baik. Berburuk kepada yang baik. Selamat. Apa sahaja masalah yang kita hadapi, diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Bila seorang itu beriman dengan hukum Allah Ta'ala, percaya kepada Allah Ta'ala, Allah menjadi wali dia. Adapun orang-orang yang engkarkan hukum Allah Ta'ala, wali dia taghut. Maka taghut akan mengheret dia daripada cahaya pada petunjuk. Duduk dalam cahaya molek-molek jadi gelap. Duduk tengah semayang molek-molek, pergi haji molek-molek, buat umrah molek-molek. Tetapi taghut jadi pemimpin dia. Maka taghut ni akan heret dia. Di luar masjid buat maksiat. Di dalam masjid rasuah. Luar masjid ikut peraturan-peraturan yang bukan Islam. Duduk masjid molek dah, tapi dicari taghut sebagai wali dia, pemimpin dia. Bila memilih hukum dan peraturan yang lain daripada Allah Ta'ala. Contoh taghut yang dihuraikan secara panjang di dalam Al-Quran ialah Fir'aun. Mengapakah Fir'aun dianggap taghut? Quran menghuraikan Fir'aun adalah taghut. Dihuraikan apa makna taghut Fir'aun. Firman Allah Ta'ala, Izhab ila Fir'auna innahu tagha. Surah Taha ayat 24. Maksudnya, pergilah kepada Fir'aun. Sesungguhnya dia melampaui batas. Taghut. Tuhan perintah Nabi Musa alaihissalam, Izhab ila Fir'auna innahu tagha. Pergilah wahai Musa, berjumpa dengan Fir'aun. Nasihat dia, ajak dia. Fir'aun ni adalah taghut. Tagha. Tagha makna taghut, yang melampaui batas Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fir'aun dianggap taghut, melampaui batas kerana mengaku menjadi Tuhan. Bukannya dengan makna dia mengaku bahawa dialah yang menjadikan alam ini, tetapi adalah dengan makna bahawa dialah yang berkuasa dengan hak undang-undang dan peraturan yang diciptanya sendiri untuk menghukum rakyat. Mengaku Tuhan bukan dengan hanya pengertian bahawa rakyat melakukan upacara ibadat terhadapnya. Bukan Fir'aun juga mengaku adanya Tuhan, tetapi Fir'aun masih berlagak seperti Tuhan dengan memaksa rakyat
supaya patuh berhukum dan sistem yang diciptanya. Allah Ta'ala menganggap Fir'aun adalah taghut kerana dia mengaku Tuhan. Di antara cara mengaku Tuhan Fir'aun ialah dia mengatakan dialah yang buat undang-undang, peraturan. Undang-undang peraturan dia kena ikut. Di antaranya apabila dia mendapat ramalan daripada ahli-ahli nujum. Ahli-ahli nujum sebelum zahir Nabi Muhammad SAW berkawan dengan jin dan syaitan. Jin syaitan ni masa itu ada peluang mencuri rahsia-rahsia langit, perkara yang nak ditentukan oleh Allah Ta'ala. Maka Fir'aun bermimpi dengan mimpi yang menakutkan. Lalu ahli nujum, ahli-ahli ta'bir mimpi mengatakan bahawa akan zahir seorang putera, anak lelaki daripada Bani Israel, yang akan menjatuhkan kerajaan dia, menjatuhkan kerajaan Fir'aun. Lalu Fir'aun meluluskan undang-undang menyembelih anak lelaki, membenarkan anak perempuan saja. Yuzabjahuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Di mana mereka itu, yang Fir'aun dan bala tentera dia, pegawai dia, petugas dia, membunuh anak lelaki yang dilahirkan dan membiarkan anak perempuan yang dilahirkan. Maka semua petugas-petugas dia di kampung akan siasat orang yang berkahwin, orang yang mengandung. Setelah dilahirkan anak, dia tengok anak tu lelaki ataupun perempuan. Kalau lelaki dia sembelih, perempuan dibenarkan. Undang-undang ni Fir'aun yang buat, dan pegawai dia ikut juga. Dia ikut juga ke Fir'aun, undang-undang yang tak betul pun. Maka ikut taghut lah. Ikut undang-undang yang tak betul. Itu berlaku di zaman Fir'aun. Di zaman sekarang pun ada juga. Ada undang-undang Allah Ta'ala buat undang-undang lain, peraturan lain. Dan ada orang ikut yang menjalankan tugas ini pula, melaksanakan tugas dengan cara yang sungguh mengabdikan diri. Kalau melaksanakan tugas dengan tidak mengabdikan diri, menganggap itu zalim, itu tak betul. Dalam masa yang sama untuk membebaskan orang daripada zalim, dalam masa yang sama untuk meringankan hukuman kalau tidak ada jalan. Kalau ada masalah itu, maka Allah Ta'ala memberi pahala kepada orang yang bertugas itu, kerana nak menyelamatkan orang. Apa yang jadi masalah ni, bila jalan tugas, ikut. Walaupun tak betul, walaupun bercanggah dengan yang adil, dia ikut juga peraturan. Maka ikut sarutlah. Dan Fir'aun menganggap dia lah yang beri rezeki. Firman Allah Ta'ala, Allah SWT juga menafsirkan ucapan Fir'aun melalui firman-Nya, Ana Rabbukumul A'la, Surah An-Nazi'at ayat 24. Maksudnya, aku Tuhan kamu yang maha tinggi, kata Fir'aun. Aku Tuhan kamu yang maha tinggi. Dan di sana Allah Ta'ala menyebut ucapan-ucapan Fir'aun yang menunjukkan sombong dia, takabur dia. Dia mengaku jadi Tuhan. Dengan ucapannya di satu masa yang lain, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Alaysa li mulku Misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun am ana khairun min hadha alladhi huwa mahin wa la yakadu yubin falawla ulqi alayhi athiratun min dhahabin aw jaa ma'ahu al-malaikatu muqtarinin. Surah Az-Zukhruf ayat 51 hingga 53. Maksudnya Fir'aun berkata, bukankah kerajaan Mesir ini kepunyaanku dan kamu tidak melihat? Bukankah aku lebih baik dari orang yang hina dan yang hampir tidak dapat menjelaskan perkataannya, yang Nabi Musa? Mengapa tidak dipakaikan gelang dari emas atau malaikat datang bersama-sama dia untuk mengiringinya? Maka dia mempengaruhi kaumnya, lalu mereka patuh kepadanya. Surah Az-Zukhruf. Ayat ini menyatakan ucapan Fir'aun di hadapan rakyat dia. Ya qaumi, wahai kaumku, wahai rakyatku, alaysa li mulku Misra, tidakkah aku yang memiliki kerajaan negeri Mesir? Aku yang memerintah, aku yang berkuasa. Wa hadhil anharu tajri min tahti afala tubsirun. Sungai-sungai yang mengalir di Mesir ni mengalir di perintah aku. Aku perintah supaya buat tali air, masuk ke kebun, menyiram kebun. Kamu boleh minum air. Ini semua aku yang beri. Mudak tengok, mudak kelih. Am ana khairum min hadha alladhi huwa mahin wa la yakadu yubin.
Mu tak tengok aku lebih baik daripada orang yang hina. Iaitulah Nabi Musa AS. Nabi Musa boleh beri apa? Tak boleh beri apa pun, cakap saja. Kenyataan dia tidak jelas, tidak terang. Aku boleh beri benda. Boleh beri kesenangan kepada kamu. Semua kemudahan yang aku beri. Mu tak tengok Nabi Musa boleh beri apa? Nabi Musa suruh hajar beriman kepada Allah. Boleh apa? Tak ada boleh apa pun. Ini dia. Ini contoh taghut yang ditunjukkan oleh Fir'aun. Falawla ulqiya alaihi asratun min zahabin aw jaa ma'ahu al-malaikatu muqtarinin. Kalau Musa ni ada kuasa, mengapa tidak ada gelang emas? Ada pun pingat yang menandakan pangkat-pangkat kebesaran dia. Tak ada apa. Tak ada pangkat kebesaran. Mu nak tengok aku ni ada pangkat, ada kedudukan. Mengapa tidak ada malaikat yang mengiringi dia? Malaikat tak mengiringi, patutnya ada malaikat yang mengiringi dia. Fastakhaffa qaumahu fa'ata'uh. Maka Fir'aun telah berjaya membodohkan kaum dia. Fastakhaffa qaumah, membodoh, mempengaruhi, menjadikan rakyat dia bodoh. Maka jadi bodoh lah. Hak cerdik pun jadi bodoh juga. Jadi bodoh. Pasal apa? Berasa susah. Kalau lawan dia jadi susah, tak ikut dia jadi susah. Tak percaya Allah Ta'ala beri rezeki. Percaya kepada kerajaan yang zalim, yang taghut beri rezeki. Ini yang berlaku di zaman Fir'aun. Tuhan sebut kisah Quran adalah contoh. Bukan Quran ni cerita saja. Yang jadi masalah kita hari ini, baca Quran sekadar baca cerita saja. Padahal surah Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah kami jalan yang betul. Surah ni baca tiap-tiap rakaat sembahyang. Tengok sekali lagi, alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif lam mim. Kitab ini, kitab Quran ni, hudan lil muttaqin la raiba fihi, tidak syak. Hudan lil muttaqin, memberi petunjuk pada yang bertakwa. Quran adalah petunjuk. Semua cerita dalam Quran adalah petunjuk. Semua cerita dalam Quran ni untuk jadi panuman, jadi timangan kepada kita. Untuk menilai benda yang ada di hadapan kita. Kita tengok suluh benda ada di depan kita ni serupa tak dengan apa yang diucap oleh Fir'aun. Aku yang berkuasa, aku yang beri benda. Aku yang beri senang. Orang duduk ajak Islam ni boleh apa? Ini dia ucapan Fir'aun kepada rakyat negeri Mesir. Itulah juga ucapan Namrud. Ucapan setiap pemerintah yang menyeleweng kepada syariat Allah Ta'ala. Jelas sekali perbandingan yang dibuat di antara dirinya yang menjadi pihak yang berkuasa dengan segala rupa kemewahan, kebendaan. Sedangkan Nabi Musa AS tidak ada kuasa dan kebendaan. Nabi Musa tak boleh beri apa. Bahkan menganggap apa yang dibawa oleh Nabi Musa AS itu membawa kerosakan di muka bumi. Apa yang Nabi Musa bawa jadi punah, dia kata. Kalau ikut Islam jadi punah. Jadi punah, jadi pecah belah, jadi kelahi orang, jadi punah orang. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Atadru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ard wa yadhraka alihatak." Surah Al-A'raf ayat 127. Maksudnya, apakah kamu membiarkan Musa dan kaumnya, yakni pengikutnya, untuk membuat kerosakan di negeri ini dan meninggalkan kamu serta Tuhan-Tuhan kamu? Kamu lok Tuhan kamu, aku ni, kata Fir'aun. Lok Musa duduk lawan. Baik kita lawan Musa. Musa boleh bawa apa? Yang jadi masalahnya, orang yang beriman diseksa, diunyanya. Apabila Nabi SAW berada di Mekah, masa itu Yasir, isteri dia Sumayyah dan anak dia Ammar diikat, diseksa, dijemur di tengah panas. Rasulullah tak boleh nak tolong lagi kerana tidak ada lagi kerajaan Islam di masa itu. Maka Rasulullah lalu saja dekat Yasir dan keluarganya. Sabran ala Yasir fa inna maw'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir.
janji kamu syurga. Syurga mana tak nampak pun. Tak nampak pun. Ini bergantung kepada orang yang beriman. Yang percaya kepada Allah dan percaya kepada hari akhirat. Walaupun susah, sanggup menghadapi susah. Kerana nak ke Islam, ikut Islam. Dan orang yang ikut Islam ni diuji oleh Allah Ta'ala. Orang yang lawan Islam diuji oleh Allah Ta'ala. Ujian macam mana? Yang lawan Islam senang. Mudah, senang. Kita tengok zahir begitu. Yang lawan Islam. Yang ikut Islam ni susah. Kena tekan, kena tindas. Ini ujian. Nak menguji kita. Sejauh mana kita percaya kepada Allah yang mengatakan kehidupan dunia sementara, kehidupan akhirat adalah kekal abadi. Ini ujian. Dunia tempat ujian, kita kena sedar. Hanya mereka yang beriman sungguh saja yang menerima hakikat Islam ni baik, Islam ni adil, Islam ni bijaksana daripada Allah Ta'ala. Tak apalah kita susah dulu. Kalau yang nak tengok tokoh depan, jawab dia tak boleh terima Islam. Ini dia ujian yang berlaku pada umat zaman dulu dan berlaku pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.